Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala semoga sihat insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini kita sambung video kali ini kita sambung latihan bacaan ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki. Ikhfa tu maksudnya menyembunyikan, menyamarkan. Okey. Hakiki hakikat lah. So kita pergi dulu lihat bahagian penerangan. Okey. Tuan-tuan boleh buka muka surat 83 insya-Allah. Pada video kali ini kita rekod dan rakamkan muka surat 83 dan 84 insya-Allah. Baik tuan-tuan. Penerangan pengertian ikhfa dari segi bahasa. Maksudnya pengertian daripada segi bahasa, kata seertilah. Okey. Ikhfa tu maksudnya menyembunyikan. Okey, menyembunyikan, sembunyikan. Okey. Bukan membunyikan. Membunyikan tu lain. Ni menyembunyikan. Menyembunyikan, sembunyikan. Okay. So kalau kita main main dulu kecil-kecil ada main apa? Main sembunyi-sembunyi. Main sembunyi-sembunyi kan? Ada kan main sembunyi-sembunyi. Okay. Dari segi istilah, menyebut huruf pertama yang sukun dengan sebutan antara izhar dan idgham tanpa tasydid, serta mengekalkan sifat dengung dari huruf pertama. Okey. Kita syarahkan dia. Menyebut huruf pertama yang sukun. Huruf pertama yang sukun tu adalah nun sukun. Okey, nun sukun ni. Ni yang mati dan juga tanwin. Okey. Tanwin ni nun mati jugalah, nun mati tambahan. Okey, so sebut nun mati dan juga tanwin ni dengan sebutan antara izhar dan idgham tanpa tasydid. So dia tidak izhar, dia tidak idgham. Kalau izhar, nun tu ada fa'in. Fa'in. Okey, nun tu ada nampak. In tu ada. Tu izhar. Kalau idgham, nun tu tak ada. Faiz. Nun dah diidghamkan ke dalam zai. Faiz. So, yang pertama ada 100% izhar. Fa'in ada 100%. Okey. Yang kedua idgham. Idgham sempurna ya. Idgham kamil. Nanti masuk bab idgham kita akan lebih memahami. Okey. Bila idgham, nun tu tak ada 100% idgham kamil ya. Faiz. Faiz. Tu idgham. So ikhfa ni dia tengah-tengah. Jadi dia ada sebahagian nun ni. Dia tak ada sempurna. Dia tidaklah ada sempurna seperti izhar 100% ada, dan dia tidaklah hilang 100%. Dia ada sebahagian. Tu sebutan antara izhar dan idgham. So dia akan jadi fa'in. Dia nun tu ada tapi bukan fa'in itu izhar. Faiz, okey, sebab dia bertemu zai kan. Faiz itu idgham. Dia fa'in, okey, dia sebahagian saja. Okey, sebutan antara izhar dan idgham tanpa tasydid. Maksudnya huruf yang ni tak ada sabdu lah. Huruf zai itu tak ada sabdu. Okey. Huruf kedua tu tak ada sabdu. Maksudnya huruf selepas nun mati dan tanwin ni adalah huruf yang berbaris sahaja. Dia tidak ada sabdu. Okey. Serta mengekalkan sifat dengung dari huruf pertama. Mengekalkan sifat dengung tu maksudnya dipanjangkan sifat dengung dari huruf pertama iaitu huruf nun.
Huruf nun ni dikekalkan, dipanjangkan ke 2 harakat. Begitu juga tanwin dipanjangkan ke 2 harakat. Itu syarah bagi pengertian ikhfa daripada segi istilah. So nak lebih faham lagi, kita tengok kaedah. Macam mana kaedah membaca bacaan ikhfa hakiki. Kaedah, ketika menyebut sebutan ikhfa hakiki, hendaklah disembunyikan bunyi nun sukun tanwin di sisi 15 huruf ikhfa hakiki dengan hujung lidah. Hujung lidah mesti diapungkan dan dikawal agar tidak menekan ke bahagian lelang atas. Kita ulangi lagi sekali. Ketika menyebut sebutan ikhfa hakiki, hendaklah disembunyikan nun sukun dan tanwin di sisi 15 huruf ikhfa hakiki dengan hujung lidah mesti diapungkan dan dikawal agar tidak menekan ke bahagian langit atas. Maksudnya ketika kita nak sebut nun mati bertemu zai ni, nun mati bertemu zai ni, hendaklah disembunyikan nun sukun dan tanwin di sisi 15 huruf ikhfa hakiki. Bagaimana nak sembunyikan, nak ikhfakan nun sukun dan tanwin ni di sisi huruf zai ni? Bagaimana nak disembunyikan sebutannya? Kalau fa'in jelas, fa'iz hilang terus. Fa'in jelas 100%. Fa'iz hilang 100%. So kita nak sebahagian je, nak sembunyikan nun mati ni di sisi huruf zai. Macam mana? Ni kaedahnya. Hujung lidah mesti diapungkan. Jadi daripada fa'in kepada fa'in. Gitu. Hujung lidah tu apung, tak menyentuh ke lelangit atas. Hujung lidah kan, hujung lidah dia diapungkan, maksudnya tak menyentuh lelangit atas atau gusi atas. Kalau fa'in tu ada menyentuh lelangit atas. Diapungkan dan dikawal agar tidak menekan ke bahagian lelangit atas. Tu step pertama. Step pertama mesti hujung lidah tu diapungkan. Step pertama hujung lidah mesti diapungkan. Seterusnya, poin seterusnya, disempurnakan. Disempurnakan sifat dengung pada kadar 2 harakat. So fa'in, asalnya fa'in itu izhar, kemudian apungkan fa'in. Apungkan fa'in, apungkan hujung lidah, kemudian panjangkan dengung tu. Fa'in, gitu. Fa'in, an, panjangkan. Yauma idzin, panjangkan. Panjangkanlah dengung tu daripada fa'in sikit kepada fa'in. Itu panjang. Hendaklah dihampirkan ke makhraj huruf ikhfa hakiki ketika mendengungkan bacaan. Hampirkanlah hujung lidah tu. Kalau kita pandai hampirkan, kita hampirkan. Ada orang dia tak pandai hampirkan, maka diapungkan tu pun dah memadai, dah baik sangat dah tu. Dah apungkan hujung lidah tu pun dah baik. Kalau tak pandai nak hampirkan ke makhraj huruf ikhfa hakiki, kalau nun bertemu zai kan, macam mana nak hampirkan? Fa'in, maksudnya ujung lidah tu dia dah belakang gigi bawah. Dah belakang tapi tak masuk lagi. Hampir saja. Kalau tak pandai tak apa. Yang penting apungkan hujung lidah tu. Seterusnya, sebutan dengung ditebalkan apabila nun sukun tanwin bertemu huruf-huruf isti'la. Sad, dot, ta, za dan qaf. So bertemu dengan 5 huruf ni ditebalkan. Nanti kita cerita bila masuk muka surat 84. Kita nampakkan macam mana tebal dia. Dan ditipiskan apabila bertemu baki huruf. So dia ada 15 huruf. 15 huruf ikhfa hakiki. 10 daripadanya tipis sebab dia bersifat dengan istifal. Huruf istifal ni iaitu merendah pangkal lidah ke dasar mulut. Dan dia datang satu sifat, namanya sifat tarqiq, iaitu sifat tipis lah.
Dan huruf-huruf isti'la iaitu meninggi, terangkat pangkal lidah ke langit atas, maka datang satu sifat. Disebabkan sifat isti'la tu datang satu sifat, iaitu sifat tebal. Okey, tebal pada suara. So bertemu dengan sad, dad, ta, za dan qaf, dia kena tebal. Okey, kita ambil contoh. Okey, tengok di sini. Okey, bertemu dengan dad. So nun mati bertemu dengan dad, dia kena tebal, naik pangkal lidah. Dia mandud, gitu. Dia tak boleh tipis, mandud. Okey, tak kenalah sebab dad ni tebal. Kalau bertemu dengan shin, dia tipis. Nun shizuha. Okey, nun shizuha. So dia tipis, tipis, tebal. Tu. Okey, naik pangkal lidah, tebal lah. Naikkan pangkal lidah, dia akan jadi tebal. Kalau rendahkan pangkal lidah, insya-Allah dia jadi tipis. Okey, seterusnya tuan-puan, kita pergi ke tanda pula. Okey, bagaimana nak mengenali hukum ikhfa hakiki. So, tanda dia pada nun sukun tiada apa-apa tanda, kosong. Dia mati tapi kosong, tak ada beri tanda. Sebab ada yang tak ada pada nun tu. Okey, sebutan nun tu ada yang tak ada. Apa yang tak ada? Makhraj. Makhraj nun tu dah tak ada. Sifat nun tu ada lagi. Sifat nun dengung tu ada lagi. Tapi makhraj nun dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita dah apungkan lidah. Bila kita apungkan hujung lidah, tak adalah makhraj nun tu. Okey, sebab makhraj nun ni mesti hujung lidah ditekan ke bahagian langit atas. Okey, hujung lidah tu tekan. Cuba tuan-puan ikut saya. An, in, un. Okey, tuan-puan perasan hujung lidah tuan-puan akan naik ke langit atas. Tapi bila kita sebut bacaan ikhfa ni, hujung lidah tak menekan ke langit atas, diapungkan. In, un, diapungkan. Tu maksudnya makhraj tak ada. Sebab tu dia kosong. Okey, dan tanwinnya ialah tanwin tak selari. Okey, tanwin tatabu'. Okey, tanwin itba'. Tanwin tak selari lah. Okey, tanwin sengit yang kita panggil tu. Manakala pada huruf ikhfa hakiki hanya terdapat tanda baris. Okey, kita tengok kat sini. Nun dia kosong. Nun dia kosong. Okey, nun kosong dalam satu kalimah. Tanwin tak selari. Tanwin 99. Okey. Ni tanwin bawah ni, tanwin sengit. Tak selari. Okey. So selepas ni huruf yang berbaris. So kalau nak kenali hukum-hukum dengung ni, okey, kalau ikhfa hakiki ni, tengok nun dia kosong. Nun kosong, nak tahu hukum tu dengung ke tidak, nun tu kosong. Selepas dia bukan ra dan lam, confirm dia ada dengung. Okey, confirm dia ada dengung. Okey, nun kosong, tanwin tak selari, tanwin 99, tanwin tak selari baris bawah. Tanwin tak selari dua di bawah, tanwin tak selari dua di atas ni. Okey, so selepasnya bukan ra dan lam. Kalau ra dan lam, dia tak ada dengung. Okey, selain ra dan lam, dia ada dengung. Gitu. Sila dapatkan panduan dan tunjuk ajar dari guru. Mungkin saya syarah ni tuan-puan tak berapa faham sangat. So tuan-puan ulang. Tengok. Ada orang sekali dah faham. Ada orang 2-3 kali baru faham. Ada orang 10 kali baru faham. Okey. So kena ulang-ulang. So huruf ikhfa hakiki ada 15. Nak ingat dia senang je. Okey, alif buang. Sebab alif dia terkeluar dari perbahasan hukum nun mati. Sebab alif tu mati, nun pun mati, tak boleh. Nun bertemu dengan alif, nun mati bertemu dengan alif. Alif pun mati, macam mana nak bunyi tuan-puan? Dan syarat mesti huruf alif ni, syarat dia mesti sebelumnya mesti berbaris atas. So alif tu keluar daripada perbahasan nun mati. Okey. Kemudian ba dah masuk iklab. Ba dah masuk iklab. Okey, ba masuk iklab. So kita bermula dengan huruf ta. Ta, sa, jim, dal, zal. Okey, buang ra. Okey. Ta, sa, jim, dal, zal. Alif ba ta sa jim ha. Alif ba ta sa jim ha kha. Okey. Ta
ta, sa, jim, dal. Ta, sa. Macam mana kita? Ta, sa, jim. Okey, ta, sa, jim. Ha, kha buang. Ha, kha buang huruf ha pedas dan kha buang. Okey, buang dekat situ tengah-tengah tu. Di antara huruf di antara huruf jim dan dal tu ada ha dan kha, buang huruf ha dan kha. Okey, kemudian ambil dal. Dal, zal, ra buang, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin buang, fa, qaf, kaf. Tu kalau nak ingat lah. Okey, dalam matan Jamzuri, Tuhfatul Atfal, sif za sana kam jada syakhsun qad samadun tayyiban zid fi tuqan da zalima. Tu setiap bait tadi tu, setiap kalimah tu di awal sif huruf sad, za huruf zai, huruf zal, sana huruf sa. Okey, setiap awal kalimah daripada setiap huruf di awal kalimah daripada bait tadi tu dia adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. So tak perlu hafal pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-puan ingat tanda je. Nun kosong selepasnya huruf berbaris bukan waw dan ya. Tu dah ikhfa hakiki. Nun kosong selepasnya berbaris. Kalau tuan-puan jumpa nun kosong dalam satu kalimah, okey, beberapa tips yang saya boleh kongsikan. Tuan-puan jumpa nun kosong dalam satu kalimah, confirm di ikhfa hakiki. Sebab nun kosong ni bila tuan-puan jumpa dalam dua kalimah, dia akan jadi idgham al-gunnah ataupun idgham bila gunnah. Nun kosong dalam satu kalimah confirm ikhfa hakiki. Okey. Yang kedua, nun kosong selepasnya huruf berbaris je, bukan huruf bersabdu. Dan huruf yang berbaris tu bukan waw dan ya. Confirm ikhfa hakiki. Begitu juga tanwin. Tanwin yang tidak selari selepasnya huruf berbaris, dan huruf berbaris tu bukan waw dan ya. Kalau waw dan ya dia jadi idgham ma'al gunnah. Kalau selain waw dan ya dia akan jadi ikhfa hakiki. So senang nak ingat hukum ikhfa hakiki ni. Okey. Pertama sekali, kalau nun kosong dalam satu kalimah dia ikhfa hakiki. Yang kedua, kalau nun kosong dalam dua kalimah selepasnya bukan huruf waw dan ya, dia ikhfa hakiki. Begitu juga tanwin tak selari selepasnya huruf yang berbaris dan bukan waw dan ya. Kalau huruf bersabdu, tengok huruf bersabdu sama ada idgham al-gunnah atau idgham bila gunnah. Kalau ra dan lam, idgham bila gunnah. Kalau nun dan mim, idgham al-gunnah. Okey? Boleh tulis tu, tips tu. Tulis. Okey? Jom sama-sama tuan-puan. Pertama huruf ta. Okey? Apungkan hujung lidah. Okey, pastikan apung hujung lidah. Jangan sebut an. An tu sempurna makhraj nun. Daripada an iaitu izhar kepada an. Okey. Anta. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama. Penting tuan-puan apungkan hujung lidah je lah. Okey. Bila tebal tipis ni, kita dalam baca Al-Quran ni ada banyak aliran madrasah pemikiran, madrasah lah, aliran madrasah. Kalau di madrasah Pakistan dan Hindi, mereka tidak ada membezakan tebal tipis. Yang penting ikhfa. Maksudnya yang penting apung hujung lidah. Maksudnya bila bertemu huruf yang tebal pun, dan bila bertemu dengan huruf tebal dan tipis tak ada beza. Okey, tak ada yang ni tebal yang ni tipis, tak ada. So kita boleh meraihkan kalau tuan-puan, maksudnya boleh diraikan kalau tuan-puan tak baca tebal tipis. Tapi jangan sampai tak apung hujung lidah. Okey. So lagi baik kalau tuan-puan ikut yang tadilah, yang saya syarah tadi itulah. Okey. Sama-sama. Anta fa in taba kalimatan takhruju. Okey, lagi sekali. Anta. Okey, tengok panjang dia. Kalau jangan sampai sebut anta fa in taba, tu tak cukup dengung. Kalau tuan-puan sebut anta fa in taba, tu lagi lah salah. Okey, tak tepat sebab tu baca izhar. Okey.
So kesilapan biasanya angkat hujung lidah ke langit atas. Dia terangkat, dia tak apungkan hujung lidah. Dia sebut dengan anta. Okey, tu dah satu salah. Yang kedua, dia angkat hujung lidah, terangkat hujung lidah ke langit atas. Dia mengangkat hujung lidah. Okey, maksudnya dia tekan hujung lidah ke langit atas tapi dipanjangkan dengung. Anta, itu izhar bi gunnah, maksudnya menjelaskan nun beserta dengung. Okey, yang tadi izhar saja, anta. Okey, yang ni anta. Okey, yang ni izhar bi gunnah, menjelaskan sebutan nun serta dengung. Yang ketiga, dia dah apung hujung lidah. Okey, dia dah apung hujung lidah tapi tak cukup dengung. Contoh, anta. Tu dah apung dah. Anta. Okey, dah apung dah hujung lidah tapi dia tak cukup dengung. So kita nak apung hujung lidah dan panjangkan kadar dengung 2 harakat. Tuan-tuan perhatikan kadar masa dengung 2 harakat sebutan saya ni. Okey, perhatikan sama-sama. Anta fa in taba kalimatan takhruju. Tapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan tu dalam kitab Tamhid Ibnu Al-Jazari, dengung yang berlebihan ni adalah qabih. Okey, qabih maksudnya tak cantik, tak bagus, jelek, keji. Tu maksudnya. Okey. So jangan sampai berlebihan. Macam mana? Macam ni. Unsa. Tu berlebihan. Unsa. Okey, tu berlebihan. Okey, cukup 2.0 lah. Cantik-cantik lah. Jangan lebih, jangan kurang. Okey. Unsa. Gitu. Unsa. Okey. Apungkan hujung lidah. Min samarihi qawlan thaqilan. Okey. Lagi sekali. Unsa min samarihi. Okey, ni qa baris atas tau. Mesti qaw, jangan kau. Kau tu salah. Okey. Qawlan thaqilan. Okey, seterusnya tuan-puan. Temu jim. Ni lagi satu. Jim jangan naik tengah lidah. Anjayna. Salah. Salah naik tengah lidah, salah. Sebab bila tuan-puan naik tengah lidah, tuan-puan dah pergi ke ya. Okey, tengah lidah ni dia ada 3 huruf kan, makhraj. Jim, ya dan shin. Jim, ya dan shin. So bila tuan-puan naik tengah lidah, dia akan masuk ke ya. Nampak? Wa man jahada. Nampak? Wa man jahada. Okey, ditegur jugalah oleh guru-guru kami bila ada yang memahami bahawa ikan ikhfa ni kita kena hampirkan ke makhraj huruf kan. Kita hampirkan je tapi dia tak sentuh lagi, tak masuk lagi. Kan dekat sini poin nombor berapa? Poin nombor 1, 2, 3, 4. Poin nombor 4 ni hendaklah dihampirkan ke makhraj huruf ikhfa hakiki. So bila kita faham dekat situ, maka kita akan naik tengah lidah ketika dengungkan bacaan. Sebab tengah lidah ni huruf jim. Tapi dekat tengah lidah tu ada 3 huruf. Jim, shin dan ya. Yang paling melekat ke langit atas jim. Kemudian bawah sikit daripada jim ke langit atas, tengah lidah ke langit atas shin, bawah lagi jim, bawah lagi ya. So bila kita naik tengah lidah, dia akan automatik masuk ke ya dulu. Sebab di antara makhraj huruf jim, shin dan ya ni, tengah lidah ni, bila kita naik je tengah lidah, kita akan jumpa ya dulu. Naik lagi jumpa shin, naik lagi jumpa jim. Maksudnya tengah lidah tu bila kita naik je sikit ke langit atas, jumpa ya dulu. Lepas tu shin, lepas tu jim. Okey. Dia makhraj syajariyah. Dia dikenali dengan syajariyah. Okey, so itulah kesilapannya bila kita naikkan tengah lidah, dia akan masuk ke ya. Tu dah jadi idgham ke ya tu. Wa man jahada. Wa man jahada tu ya tu. So jangan naik tengah lidah lah. Okey. Sama-sama.
So fokus kalau bagi muda yang nak newbie, okay, yang awal-awal, apungkan sahaja ujung lidah. Dah, cukup lah. Apungkan ujung lidah tu dah cantik lah tu. Yang penting apung ujung lidah tu dah cantik lah tu. Nak cantik lagi, tebalkan dan tipiskan. Tu lagi cantik. Okay? Sama-sama tuan-puan. Anjayna wa man jahada sa'idan juruzan. Okey, seterusnya inda an dinikum qinwanun daniyatun. Okay, sekali. Inda an dinikum qinwanun daniyatun. Okay, seterusnya saya tuan-puan boleh, saya dah syarah bil panjang juga ni. Saya harap tuan-puan faham lah. Okay, so apa-apa pun dia mesti dapat panduan daripada guru. Okay, video dan rekod ni adalah sebagai membantu tuan-puan. Okay, tapi bila tuan-puan nak praktikal, kena praktikal depan guru. Guru yang akan tasihkan, betulkan. Guru yang akan sahihkan, benarkan. Sama ada bacaan tuan-puan tu betul pula, betul ataupun tidak. Okey, sama-sama. Lagi sekali. Litunzira min zalika basitun zira'aihi. Okey. Lagi sekali. Litunzira min zalika basitun zira'aihi. Okay. Soalnya kat sini saya dah tak banyak lah fokus. Bila dah masuk muka surat 80 lebih ni, saya dah tak banyak fokus pada sebutan huruf. Okay, sebab kita dah masuk hukum tilawah. Sebutan huruf ni kita dah betulkan daripada muka surat 1 sampai kita dah sentuh dia secara terperinci daripada muka surat 1 sampai habis bacaan sukun kan. So bila masuk sini kita dah lebih kepada hukum tilawah, hukum tajwid lah. Anzala fa in zalaltum yawma idzin zurqan. Sekali. Anzala fa in zalaltum yawma idzin zurqan. Okey, seterusnya surat 84. So kalau tuan-puan perasan, surat 83 ni huruf ta, sa, jim, dal, zal. Okey, zal, zai ni semua tipis. Bunyi dia sama je tuan-puan. Okey, tengok ni, saya ambil ni fa in min wa man an. Lagi min fa in, sama je. Kenapa sama? Sebab semua hurufnya tipis satu. Yang kedua makhrajnya semua antara-antara kan, baina. Okay, so sebenarnya ikhfa ni senang je. Seterusnya tuan-puan, huruf sin. Tengok sin dan shin, tuan-puan akan perhatikan bunyi sama je. Fayan nun tu sama je. Nun naik ke hidung suara dengung tu. Okey. Fayansakhu wala in sa'altahum khamsatun sadisuhum. Okey. Fayansakhu. Kalau tuan-puan sebut fayansakhu, salah. Yan tak mau tahu. Okey, yan salah. Fayan gitu. Panjangkan dengung. Fayansakhu wala in sa'altahum khamsatun sadisuhum. Nunshizuha. Okay, shi tahu huruf shi. Okay, huruf shin. Okay, nunshizuha
an syai'in ba'san syadidan. Kalau tak cukup dengung macam ni. Nunshizuha an syai'in. Dia ikhfa. Ikhfa yang tak bi ghairi ziyadatil gunnah. Maksudnya ikhfa yang tak ditambah dengung, yang tak disempurna dengung. Tu ikhfa juga. Ikhfa maksudnya sembunyikan makhraj tu dah ada dah. Dah ada dah sembunyikan makhraj tu. Dah ada dah ujung lidah tu diapungkan. Tapi tak dengung panjang. Tak boleh lah. Okey. Panjangkan dengung. Nunshizuha. Okey. Seterusnya an syai'in. Tak, maaf tuan-tuan, batuk. Okey. An syai'in ba'san syadidan. Okey, seterusnya ni sad, dad, ta dan za ni semua kena tebal. Kalau boleh pandai buat. Okey. Kalau pandai buat. Okey, seterusnya ansitu. Okey, tengok ni. Naik pangkal lidah tu. Okey. Ni ta tau, tu jangan tu. Tu tebal. Okey. Ansitu min siyamin. Lagi sekali. Min siyamin birihin. Lagi sekali. Birihin sarsarin. Okey. Sama-sama. Ansitu min siyamin birihin sarsarin. Okey. Rin dengan rin pula. Rin salah lah. Okey. Sama-sama. Mandudin min dari'in azaban di'fan. Okey. Lagi sekali. Mandud. Kalau saya matikan. Min dari'. Okey. Azaban di'fan. Okey. Bau tebal. Naik pangkal lidah. Sama-sama. Biqintarin fa'in tibna qawman taghina. Okey. Sekali. Biqintar fa'in tibna qawman taghin. Okey. Next, seterusnya huruf dha. Falyanzur. Okey. Falyanzur. Okey. Walakin zanantum. Okey, tambah. Nun mati bertemu za, dengung dia tebal. Nun mati bertemu ta, dengung dia tipis. Kalau kita pandai buat. Kalau tak pandai buat, tak apa. Okey, kalau boleh buat. Tak pandai buat, tak apa. Yang penting dengung apung hujung lidah. Yang penting ikhfa. Okey. Walakin zanantum. Dapat ni kin, ni nan, beza. Walakin zanantum quran zahiratan. Quran, tanwin bertemu dengan za. Quran zahiratan. Okey. Bukan ra bertemu dengan za, tuan-tuan. Ra bertemu dengan za salah, ada tanwin. Okey. Tanwin tu huruf nun mati, tuan-tuan. Okey, seterusnya. Li anfusikum. Li anfu. Anfu. Okey. Li anfusikum. Kun fayakuna. Okey. Kun. Okey. No, ni. Daripada kun ke kun gitu. Kun fayakun.
خردل فتكن في. So ni tanwin termufa, ni nun mati termufa. خردل فتكن في. Okay. Yang pula yun yunqasu. Okay. Min qaribin jami'an qalat. Lagi sekali. Jami'a tu tu tengah kerongkong, jangan tu dah dengung. Jangan salah. Okey, dia mesti dulu. Okey. Jami'an qalat. Dan yang terakhir huruf kaf. Minkum wa man kana asyaratun kamilatun. Sekali. Minkum wa man kana asyaratun kamilatun. Gitu. Okey, selesai untuk kali ni, insya-Allah di lain rakaman kita masuk ke surat 85 dan 86 insya-Allah. Terima kasih, saya harap bermanfaat apa yang disampaikan. Maaf salah silap daripada saya, dan kesilapan bacaan ke, kesilapan baris ke. Yalah, kadang-kadang tak perasan tuan-tuan, baca-baca tak perasan baris ke, tak perasan huruf ke tentang. Tak, maaf ya. Jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.